tidak ada langsung ni bantuan daripada pihak pemerintah atau penjajah kepada sekolah-sekolah ni, sekolah-sekolah rakyat ni ataupun sekolah Melayu ni. Kalau kita tengok di Palestin lagi teruk, sampai hari ni tidak ada bantuan langsung. Malah kalau kita tengok macam di Palestin, pihak British masa tu dia tidak bagi sebarang bantuan kepada ni penduduk tempatan Palestin untuk membina sekolah. Tetapi pihak Yahudi pula diberi begitu luasan sehingga kemudahan terus belajar ke luar negara. Di Belanda begitu juga. Di Belanda kalau siapa yang menyertai sekolah-sekolah mission dan kemudian memasuki agama Kristian, mereka mempunyai peluang untuk melanjut pelajaran. Begitu juga berlaku di Vietnam, di Cambodia, di mana pihak Perancis dengan mubaliknya tu, mereka mempunyai peluang lebih baik untuk melanjutkan pelajaran. Bukan saja peluang itu, tapi juga peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan orang-orang tempatan yang tidak menyertai ataupun tidak ni convert tidak memasuki Kristian ni. Kemudian kita lihat pula satu lagi apa yang dilakukan. Ini saya sentuh secara umum. Apa yang dilakukan yang kedua ialah pihak penjajah ni masukkan pekerja-pekerja asing. Dia tidak menggunakan pekerja tempatan, sebaliknya dia bawa masuk pekerja-pekerja asing. Dan dia ada dua matlamat. Satu ialah untuk mendapat hasil bumi itu. Tetapi yang kedua ialah dia untuk memasukkan bibit-bibit yang akan menimbulkan apa kita nak kata, yang akan kemudian yang akan menimbulkan ketegangan, dan dengan itu negara ini tidak akan sentiasa berada dalam keadaan yang boleh kita katakan aman, dan akan sentiasa berada tension di dalam negara itu. Jadi bila ada keadaan-keadaan yang kita rasa seperti apa yang sedang berlaku sekarang, itu ialah hasil daripada apa yang telah ditanamkan oleh penjajah dulu. Dan perkara yang sama juga dilakukan kalau kita tengok di Palestin. Dimasukkan Yahudi ke situ tu, tujuan dia untuk menimbulkan tension di kawasan itu. Dan di Malaysia kalau kita tengok, dimasukkan pekerja daripada India dan daripada China, kemudian dipaksa untuk diterima sebagai rakyat. Dan akibatnya kita dapat lihat apa yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi ini adalah dan kalau kita tengok kedatangan pekerja yang dibawa masuk daripada China ni, dia bukan saja datang, pekerja tu datang begitu saja, tapi dia datang bersama dengan budaya dia, dengan sistem pendidikan dia sekali. Jadi kita dapat lihat bahawa sistem pendidikan China semasa pemerintahan penjajahan ni, dia mempunyai sistem pendidikan dia yang tersendiri dengan silibusnya yang diambil daripada China ataupun diambil daripada Taiwan. Jadi di orang Melayu dia ada sistem pendidikan dia sendiri dengan silibus dia sendiri. Kemudian dia ada sekolah mission. Sekolah missionary pula dia ada silibus dia sendiri dengan sistem pendidikan dia sendiri. Jadi kita dapat lihat ada 3 sistem pendidikan itu, dan di antara 3 sistem pendidikan itu kita akan dapati bahawa yang paling terbelakang sekali ialah sistem pendidikan sekolah Melayu. Dia berhenti dekat darjah 6 ya. Tetapi yang sekolah mission ni dia boleh melanjutkan pelajaran. Dan di sekolah Cina pula dia mempunyai senior, middle, three dan sebagainya, dan boleh terus melanjutkan pelajaran ke Taiwan. Dan dia bawa masuk guru-guru dia yang tersendiri untuk mendidik, dan dia tidak terikat dengan sistem yang ada di tanah Melayu. Jadi kalau kita lihat dari segi situ, kita dapati kita yang paling rugi sekali. Walaupun penjajahan berlaku daripada British masuk, kalau kita ambil daripada Belanda pun kita kata sehingga merdeka pun dah 400 tahun lebih 400 tahun lebih. 400 tahun lebih itu boleh dikatakan orang Melayu ni memang ke belakang dari segi pendidikan, bukan saja dari segi ekonomi dah tetap dah, tetapi dari segi pendidikan tu sendiri kita dah terbelakang. Selepas merdeka pun barulah kita nak merangkak, barulah kita nak wujud satu sistem pendidikan yang nak meningkatkan kedudukan ni orang Melayu. Jadi bererti sebenarnya kita baru nak bergerak selepas merdeka aja.
kita barulah secara resminya nak bergerak untuk memajukan kita. Padahal kalau kita tengok kaum lain, khususnya Cina, dia lebih maju lagi. Dia telah mula maju sejak adanya penjajah. Jadi dia lebih mendahului kita. Satu. Yang kedua, kita dapati golongan ini, khususnya golongan ni Cina, dia banyakkannya tinggal di bandar-bandar. Dan di bandar-bandar ni, pada masa penjajahan, segala kemudahannya ada di bandar. Dia ada elektrik dia ada kemudahan radio, ada kemudahan televisyen, berbanding dengan orang Melayu yang rata-ratanya berada di desa, di kampung. Jadi dari segi itu saja, kita dapati kita dah lagi ke belakang. Lagi ke belakang. Jadi apabila terbentuknya kemerdekaan ni, terdapatnya kemerdekaan, mungkin pada masa itulah kita baru nak bentuk satu dasar bagaimana nak meningkatkan ni orang Melayu ni. Itu pun oleh kerana mungkin sistem yang telah diwujudkan oleh penjajah tu, maka sekarang kita dengar suara-suara yang agak tidak selesa apabila orang Melayu ni ada keistimewaan dia. Padahal keistimewaan tu sepatutnya lebih, sebab Cina dan yang lain-lain tu dia orang dapat keistimewaan lebih lama lagi, lebih dulu lagi, semasa penjajahan lagi. Jadi keistimewaan yang kita dapat sekarang ni bukanlah satu yang kita kata istimewa melebihi apa yang mereka telah dapat sebelum ini.